Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 14 September 2022. Saya Nurul Dainawai. Dan juga saya Ivan Tuh. Berikut paparan utama malam ini. Lebuh Raya Suka, kurangkan kesesakan dan pendekkan masa perjalanan di Lembah Kelang. Semua agensi dan pasukan penyelamat bersedia hadapi musim tengkujuh. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akan mewakili Malaysia ke istiadat pemakaman negara Ratu Elizabeth II. Istiadat berkenaan dijadual berlangsung di London pada 19 September. Ya, untuk state funeral mendiang Queen, Malaysia akan diwakili oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baginda berdua dijangka berangkat ke United Kingdom Isnin ini. Kesesakan jalan raya di bahagian timur ibu negara bakal dikurangkan dengan pembukaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang Suka. Pengumuman pembukaan fasa pertama Suka kepada orang awam yang bermula dari Persimpangan Ceras ke Kajang hingga Persimpangan Bukit Antarabangsa itu bakal diumum Menteri Kanan Kerja Raya esok. Laporan wartawan Vimala Kasturi Virasami. Panjang laluan bagi fasa pertama Lebuh Raya Suka ini adalah 16.6 km berbanding keseluruhannya 57.7 km. Lebuh Raya dengan 90% bertingkat dan 10% di atas tanah mempunyai 3 lorong untuk setiap 2 hala dengan 3.5 meter lebar setiap lorong. Beberapa faedah ataupun kelebihan lebuh raya Sungai Besi Ulu Klang ini ialah dia juga bersambung dengan beberapa jaringan lebuh raya yang lain, di antaranya iaitu lebuh raya Ampang Kuala Lumpur, laluan kecemasan ataupun emergency lane yang berukuran 3 meter ya, di kedua-dua belah lebuh raya. Apabila lebuh raya ini dibuka, aliran trafik harian Suka dijangka meningkat 80,000 kenderaan. Antara keunikan lebuh raya Suka, terdapat aliran helikoidal pertama di Malaysia dan struktur jejambat lebuh raya tertinggi pada paras 56.4 meter. Setakat Ogos lalu, kemajuan projek telah mencapai kadar 98%. Secara keseluruhan, Suka akan disiapkan pada suku pertama tahun depan. Jumlah keseluruhan kos pembinaan melibatkan 5.7 bilion ringgit. Lebuh Raya Suka ini mula dibina pada Ogos 2016 dan panjang laluan utama adalah 24.4 km. Apabila siap dibina, dijangka akan mengurangkan kesesakan lalu lintas 36% di Jalan Ampang dan 30% di MRR2. Vimala Kasturi Virasami, RTM. Fenomena air pasang dijangka berlaku selama 3 hari mulai malam ini di Batu Pahat, Johor. Penduduk setempat diminta berwaspada kerana situasi itu boleh mengakibatkan banjir. Kita menyeru kepada semua penduduk-penduduk kawasan tanah rendah supaya dalam keadaan sedia jika diarahkan berpindah, hendaklah berpindah dengan segera. Saya menyeru mereka supaya jika nampak keadaan air naik, hujan lebat, terus saja datang ke pusat pemindahan sementara ini.
Hujan lebat awal pagi tadi mengakibatkan banjir kilat dengan paras air mencecah 1 meter di beberapa kawasan sekitar Batu Pahat, termasuk Pekan Sri Gading, Kampung Sri Gading, Kampung Sekuang dan Kampung Baru Sri Gading. Setakat 7 malam tadi, 83 penduduk terjejas daripada 20 buah keluarga ditempatkan di satu PPS, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Banjir di Miri pula menyaksikan kawasan terjejas berkurangan daripada 25 kepada 24 kawasan setakat petang tadi. Sekolah yang terjejas pula kekal 19 buah sekolah. Setakat ini tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Penduduk di pesisir pantai di Selangor juga diingatkan sentiasa berwaspada susulan fenomena air pasang besar dijangka berlaku sekali lagi hujung bulan ini. Pada hujung bulan ni kita ada lagi 27, 28, 29 air pasang besar dan juga saranan masih yang sama supaya dapat berpindah di peringkat awal, yang mana kita dapat makluman awal dan juga dapat sign awal sekiranya berlaku banjir yang besar. Jadi kita akan buat perpindahan. Jadi sebelum buat perpindahan yang besar, kita boleh move on lah. Maksudnya move on kena pindah segera sebelum air itu meningkat lebih banyak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia melakukan pemantauan berterusan terutama di kawasan berisiko banjir. Berdasarkan tinjauan fenomena air pasang di kawasan terlibat baru-baru ini, tiada limpahan air besar berlaku meskipun paras air laut melebihi 5 meter. Sementara itu, kesiapsiagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi menghadapi banjir pada musim tengkujuh mencecah 90% dan dijangka selesai awal Oktober. Persediaan antaranya meliputi pusat pemindahan sementara dan depo simpanan keperluan bencana. Dari segi sukarelawan pun kita dah ada senarai-senarai nama sukarelawan ini, namun kita masih lagi memerlukan penyertaan lebih ramai lagi sukarelawan-sukarelawan. Sebab sukarelawan ni dia bukan hanya mendaftar je, tapi kita akan bagi mereka taklimat. Kita akan beri mereka pengkhususan bagaimana cara bila nak membantu di pusat banjir, di pusat pemindahan sementara yang berkaitan dengan mangsa banjir dan sebagainya. Jadi itu masih lagi kita jalankan, kita masih lagi melaksanakan dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang tertentu. Dalam pada itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM juga telah bersedia mengatur gerak anggota dan asetnya untuk membantu menghadapi banjir di seluruh negara. Kepimpinan ATM dan Mendas terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa yang diperkongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan apa jua arahan yang diturunkan oleh jawatan kuasa peringkat nasional ini, kita tak pernah tolak pun. Kalau bencana di peringkat baling pun kita boleh bina jambatan beli dalam masa 1 hari. Bayangkan kalau sekiranya kita diminta untuk membantu, kalau nauzubillah berdepan dengan bencana pada bulan-bulan yang akan datang. Itu biasa, tak ada masalah. JBPM Perak pula memperkenal SOP terbaru bagi pegawai dan anggotanya yang sedang bercuti atau berada di luar kawasan menjelang musim tengkujuh. Pegawai dan anggota berkenaan diminta segera hadir ke kawasan bencana yang berdekatan dengan lokasi semasa mereka berada mengikut dalam masa yang ditetapkan. Langkah itu bertujuan mempercepat operasi mencari dan menyelamat. Berada di kampung di Kulim umpamanya dengan jarak 200 km bermakna dalam masa 1 jam dia kena berada di bumi Ipoh ini untuk membantu menangani. Pasca banjir di Baling, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata proses pengambilan tanah untuk memindahkan 17 buah rumah dalam zon kuning di sepanjang jajaran Sungai Kupang telah bermula. Pemindahan dibuat memandangkan rumah-rumah dalam kawasan berkenaan berisiko jika berlaku banjir sekali lagi. Tindakan itu melegakan kebimbangan penduduk, lebih-lebih lagi setiap kali hujan lebat. Mengenai Jambatan Bailey yang rosak akibat banjir terbaru pada 6 September lalu, Datuk Seri Muhammad berkata, Jabatan Kerja Raya telah diarah segera membaiki infrastruktur itu.
Ketinggiannya juga akan dinaikkan 1 meter daripada paras sedia ada bagi mengelak sampah dan kayu tersangkut di jambatan berkenaan hingga mengakibatkan aliran air terganggu ketika banjir. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Pasaran hartanah tempatan merekodkan lebih 188,000 transaksi bernilai 84 bilion ringgit bagi separuh pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 30% berbanding bilangan dan nilai transaksi untuk tempoh sama tahun sebelumnya. Kesemua subsektor hartanah mencatat peningkatan bilangan serta nilai transaksi bagi tempoh berkenaan. Subsektor kediaman terus memacu pasaran dengan menguasai lebih 60% daripada bilangan keseluruhan transaksi dan hampir 54% daripada keseluruhan nilai transaksi. Ini diikuti oleh subsektor pertanian dengan share hampir 22.1% dari segi bilangan, manakala subsektor perdagangan di tempat kedua dengan share 16.6% daripada segi nilai transaksi. Bagaimanapun jelasnya, segmen pelancaran kediaman baharu masih mengekalkan sentimen berhati-hati dengan kadar jualan purata 20.3%. Lebih 10,000 unit baharu dilancarkan pada 6 bulan pertama tahun ini berbanding lebih 31,000 unit tahun lepas. Tiada yang terkecuali melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi akibat masalah keuangan. Itu komitmen utama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dengan menyediakan pembiayaan pendidikan khusus kepada pelajar golongan B40. Ini secara tidak langsung mendorong mereka memperbaiki taraf kehidupan menerusi pendidikan, seterusnya berbakti kepada masyarakat dan negara. Perinciannya bersama wartawan Syamimi Saripan. Sejak ditubuhkan pada 1997, PTPTN telah membantu 3.67 juta pelajar melanjutkan pengajian ke IPT dengan jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan sebanyak 67.03 bilion ringgit. Pembiayaan besar itu jelas membuktikan peranannya sebagai talian hayat kepada pelajar bagi tujuan pendidikan sekaligus menjadi tonggak kejayaan pembangunan modal insan negara. Menurut Ketua Eksekutif PTPTN, Ahmad Dasuki Abdul Majid, ini selaras hasrat kerajaan melahirkan graduan berkualiti yang memenuhi keperluan industri. Hasrat PTPTN juga sebenarnya dengan pendidikan, kita berhasrat untuk peminjam-peminjam ini atau pelajar-pelajar ini dapat mengubah nasib keluarga mereka, dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga mereka dan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan dengan pendidikan. So inilah hasrat utama PTPTN, kita nak pastikan ibu bapa yang anak-anak mereka mendapat tawaran kemasukan ke universiti tidak perlu rasa bimbang, tidak perlu rasa risau untuk menyediakan keuangan bagi membolehkan anak mereka meneruskan pengajian di universiti. PTPTN akan membantu memastikan masalah bebanan keuangan ini dapat diatasi dengan pinjaman oleh PTPTN. Pelbagai usaha diteruskan bagi memastikan ibu bapa mempunyai perancangan kewangan untuk masa depan anak-anak. Ini termasuklah pengenalan skim simpanan pendidikan nasional simpanan SSPN yang bertujuan menanam budaya menabung dalam kalangan ibu bapa bagi tujuan pendidikan tinggi. Platform yang terbaik oleh rakyat Malaysia untuk memulakan penabungan bagi memastikan apabila anak berusia 18 tahun mendapat peluang masuk ke universiti nanti, telah ada satu tabungan pendidikan yang disediakan oleh ibu bapa mereka. Sama ada ibu bapa mereka masih ada lagi ataupun mungkin ibu bapa telah tiada
tetapi ada satu tabungan yang disediakan untuk anak-anak bagi tujuan pendidikan tinggi. So inilah kita nak harapkan sokongan kepada rakyat Malaysia melihat aspek penabungan yang cuba dibawakan oleh PTPTN sebagai salah satu agenda untuk memertabatkan ekonomi keluarga. Instrumen ini menunjukkan sumbangan dan jasa PTPTN merealisasikan cita-cita dan impian ibu bapa memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan tanpa ada yang ketinggalan. Untuk itu, manfaatkan sepenuhnya pembiayaan PTPTN demi mendukung kemajuan pendidikan tinggi negara. Syamimi Saripan, RTM. Baik, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 21 September. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Presiden Akademi Sains Malaysia ASM kelima, Profesor Emerita Datuk Dr. Asma Ismail dilantik sebagai Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi STI Negara berkuat kuasa 23 Jun. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan memaklumkan pelantikan itu adalah satu usaha untuk mengukuhkan tadbir urus kerajaan dalam bidang berkenaan. Penasihat STI Negara bertanggungjawab mengemukakan dasar, strategi, prosedur dan langkah-langkah bagi meningkatkan pencapaian dan kelestarian negara dalam bidang STI. Beliau turut berperanan untuk mengukuhkan hubungan di antara kerajaan dan saintis serta organisasi sains di dalam mahupun luar negara. Pengalaman Profesor Emerita Datuk Dr. Asma selama lebih 30 tahun dalam bidang sains sehingga ke peringkat antarabangsa akan menjadi sumber rujukan kerajaan dalam menyelesaikan pelbagai isu-isu semasa dengan lebih berkesan. Pada 24 Mac, beliau telah menerima anugerah tokoh akademik negara ke-14. Batik, warisan kebanggaan negara yang wajar dimartabat. Ia menjadi elemen penyatuan dalam eratkan hubungan masyarakat majmuk di Malaysia sejak sekian lama. Betul, dan Nur Idayu Dahlan, rakan wartawan, menyingkap keunikan batik yang tidak lapuk ditelan zaman. Batik bukan sekadar seni kraft tangan dengan nilai estetika tinggi. Malah, motif yang dizahirkan ibarat identiti dan budaya rakyat Malaysia. Selayaknya, ia menjadi hasil kraft tekstil yang terus mendapat sambutan untuk kegunaan harian atau acara tertentu sebagai busana, hadiah dan dekorasi. Menariknya, batik digemari segenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan taraf hidup. Batik untuk semua, batik untuk seluruh keluarga Malaysia. Jadi batik ni bukan saja dipakai oleh masyarakat ataupun oleh kaum Melayu, tetapi batik juga sesuai dipakai oleh berbagai kaum, kaum Cina, kaum India dan kaum yang berbilang kaum di Malaysia, di mana dari segi penghasilan mereka corak tu sendiri, penghasilan motif tu sendiri boleh memberi identiti kepada satu-satu kaum. Jika diteliti dengan lebih mendalam, batik bukan hanya selembar kain. Sejarah perkembangannya di benua Asia dan Afrika membuktikan wujud perkongsian budaya antarabangsa sejak ratusan tahun. Malah, batik menjadi simbolik ikatan yang memperkukuh perpaduan masyarakat. Jadi kalau batik tu memang dari kecil lagi lah. Ya, saya orang kata memang beli produk-produk batik. Mungkin juga disebabkan oleh mak bapak saya pun beli batik.
Jadi saya pun terikut jugalah cara tu. Selain daripada kita nak promote Malaysia ni, kalau kita lihat batik ni sebenarnya dia ada pelbagai kualiti. Dan setiap negeri masing-masing ada dia punya keunikan dia. Kita tidak boleh kata yang itu lebih baik daripada ini. So secara keseluruhannya batik itu sesuai digunakan oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia. Walaupun setiap kaum memiliki pakaian tradisionalnya sendiri, batik tidak dilupakan. Peredaran masa nyata tidak menjejaskan nilai seninya kerana sentiasa relevan hasil inovasi terkini. Justru, rakyat Malaysia bertanggungjawab untuk sama-sama memelihara warisan seni dan budaya pemakaian batik. Sekaligus memartabat dan memperkasa industri batik negara sebagai lambang identiti kebangsaan. Generasi kedua lah dalam hasilan produk batik ni setelah mak bapak saya. Jadi saya minat saya utamanya sebab mak ayah saya lah. Dan masa yang sama saya tengok batik ini boleh dikomersialkan untuk tambah pendapatan semua. Sebenarnya untuk nak menggalakkan pemakaian batik di kalangan masyarakat, sebab kita di Kraft Tangan Malaysia, kita mempunyai pereka dalaman pereka dalaman yang menghasilkan rekat-rekat baru batik. Di samping itu mereka juga mengenakan rekat-rekat batik ini mengikut potongan ataupun pola pemakaian batik mengikut umur. Bermakna batik ini bukan sahaja dipakai oleh orang golongan dewasa, tetapi sesuai dipakai oleh kanak-kanak, remaja sehinggalah orang dewasa lah. Untuk kita nak menyemarakkan lagi, kita nak seluruh masyarakat Malaysia ni, keluarga Malaysia ni memakai batik Malaysia. Semoga mutiara berharga seperti seni batik yang menjadi identiti bangsa dan warisan merdeka ini terus terpelihara dan tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Sekaligus dihormati di peringkat antarabangsa. Nur Ida Dahlan, RTM. Inilah warisan daripada nenek moyang kita. Tanah bertuah dengan hasil bumi serta limpahan rahmat untuk kita nikmati. Kenikmatan yang terwujud dari hati, toleransi, keprihatinan dan kasih sayang kita sesama warga. Ini warisan yang kita akan jaga dan pelihara sebagai keluarga Malaysia. Raikannya. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Kita bersama rakan penyampai Azam Hussein. Silakan Azam. Kontingen Johor Melaka genggam emas. Wai Ching mahu tawan Empire State kali kedua. Dan dia, terima kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita mulakan dengan Sukan Malaysia Sukma edisi ke-20. Kontingen Johor memulakan tamasya kali ini dengan cemerlang apabila memenangi 2 pingat emas dalam acara berbasikal siang tadi. Siti Nur Adibah Akbar Muhammad Fuad menamatkan penantiannya selama 8 tahun apabila menjuarai acara 30 km ujian masa individu wanita. Manakala pelumba kebangsaan Nur Aiman Rosli pula mempertahankan gelaran tersebut bagi kategori lelaki. Lebih manis atlet berusia 23 tahun itu berjaya meraih emas pertama bagi edisi kali ini menerusi acara ujian masa individu wanita di Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan. Siti Nur Adibah yang juga pemegang pingat perak Sukan Si Hanoi mempamerkan kayuhan bertenaga sejauh 29.7 km untuk muncul juara dengan catatan 44 minit dan 25.801 saat. Catatan itu juga merupakan yang terbaik pernah dilakukannya sepanjang 4 edisi penyertaan bermula sejak tamasya di Pahang pada 2012.
Pingat perak acara tersebut dimenangi seorang lagi pelumba negara, Nyo Chi Hui, yang mewakili Perak, manakala pelumba Terengganu Siti Nur Alia Mansur pula meraih gangsa. Dalam pada itu, seorang lagi pelumba Johor, Nur Aiman Rosli, menepati ramalan menggenggam pingat emas kedua peribadinya pada Tamasya Sukma. Beraksi dalam acara kegemarannya, Nur Aiman mencatat 53 minit 8.865 saat untuk memastikan peringkat emas kedua Johor dalam acara 30 km ujian masa individu lelaki. Ini penampilan terakhir buat pemenang pingat gangsa Sukan Si Hanoi itu selepas 4 penyertaan bermula pada edisi 2014 di Perlis. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Baik, sementara itu, skuad Wushu Melaka pula mendominasi hari pertama Sukan Malaysia tersebut dengan merangkul 2 pingat emas menerusi acara Nan Chuan lelaki dan Taijijian wanita. Emas acara Nan Chuan lelaki dimenangi Brian T. Kaiji yang mengumpul 9.59 mata, menewaskan atlet Johor Chan Shi Weng yang mengumpul 9.57 mata. Manakala pingat gangsa milik James Q. Jian Chen juga dari Melaka. First saya nak masuk national team dan saya harap saya boleh represent Malaysia ke SEA Games atau Asian Games. 3 acara, ada 2 lagi. Esok dan esok. Acara apa ya? Nantau dan Nankun. Sementara itu, dalam acara Taijijian wanita, emas turut dibawa pulang atlet Melaka Sydney Chin Si Chuan yang mengumpul 9.6430 mata, menewaskan atlet Selangor Mandy Sibel Chan. Pingat gangsa pula menjadi milik Yung Arifah Khairul Wok dari Sarawak. Saya tak mau pressure saya. So, goal hari ini pun macam tak dijangka lah. Ya, bukan tak jangka lah. Kalau saya buat baik-baik, mesti ada medal lah. Esok, Sydney bakal beraksi dalam acara Taji Chuan kategori wanita di sebelah pagi. Masih mengenai Sukma 2022, berbaki kurang 2 hari sebelum Tamasya membuka tirai, Kem Rugby Terengganu kini memasuki fasa terakhir program latihan sebelum bertolak ke gelanggang pertandingan. Persatuan Rugby Negeri Terengganu PRNT selaku pemegang taruh utama Sukan Rugby Negeri ini mengambil inisiatif dengan membuat kelainan daripada rutin harian program latihan dalam usaha mempertingkatkan lagi motivasi pemain mereka. Menurut timbalan yang dipertua PRNT, Cik Muhammad Zulkarnain Abdul Wahab, langkah ini diambil bagi merapatkan jurang komunikasi antara pemain bersama barisan pengurusan pasukan. Saya inilah masa terakhir kita tutup bondingkan mereka dengan sedikit kata-kata hikmah kepada mereka untuk mereka berjuang memartabatkan rugby untuk negeri Terengganu khususnya lah, dan untuk diri mereka sendiri amnya. Dan bila kita bertanya pada mereka, mereka semua teruja untuk menyumbang sesuatu kepada Terengganu lah. Program latihan berintensiti tinggi yang telah bermula sejak Sukma Perak 2018 itu berakhir semalam dan dilihat mampu menguatkan mental dan emosi pemain rugby Terengganu. Pada edisi kali ini, skuad rugby Terengganu meletakkan misi merampas semula pingat emas selepas hanya memenangi Perak ketika edisi 2018. Baik, dan berikut kedudukan pingat semasa Sukma ke-20 yang berlangsung ketika ini. Sukan Malaysia Sukma 2022 edisi ke-20. Segala perkembangan dan aksi atlet-atlet dari setiap negeri
dibawakan untuk anda sepanjang 9 hari kejohanan dalam laporan harian pagi 9 pagi dan laporan harian petang 3 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga boleh disaksikan secara penstriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Malaysia 2022. Pelari menara nombor 1 dunia, Soh Wai Ching, tekad mengekalkan gelaran dunia dengan sekali lagi menawan menara Empire State setinggi 86 tingkat di Amerika Syarikat pada 6 Oktober depan. Atlet berusia 27 tahun itu turut menetapkan sasaran mencatat masa 10 minit 15 saat sekaligus memadam rekod peribadi 10 minit 46 saat dicatatnya tahun lalu. Jelas Wai Ching, misi menawan menara yang mempunyai 1,576 anak tangga itu amat penting bagi mengekalkan gelarannya sebagai pelari menara terbaik dunia ketika ini. So, 2 minggu ni memang sangat penting bagi Wai Ching. Memang 2 minggu yang intensif training. Sebab lepas ni ada 4 pertandingan dalam 9 hari di Amerika Syarikat. So nak 4 pertandingan ni Wai Ching nak menang semua, dan yang paling penting bagi Wai Ching adalah pertandingan di New York pada 6 hari bulan Oktober, yang tu Empire State Building Run Up. So yang tu memang Wai Ching nak defend title dan juga improve Wai Ching punya time. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum penajaan MOU bersama Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dalam MOU tersebut, Wai Ching menerima tajaan RM100,000 selama setahun bagi menampung kos penyertaannya ke kejohanan antarabangsa. Beralih ke perkembangan badminton, saingan Purple League Professional 2022 akan kembali membuka tirainya di Shah Alam awal Oktober depan dengan 120 pemain akan berentak memburu gelaran juara. Ketua Pegawai Operasi Purple League, Ho Hek Mong berkata, saingan ini sekali lagi membuka peluang buat pemain dari kelab tempatan membuktikan kemampuan diri masing-masing. Menurut Hek Mong lagi, saingan Purple League kali ini turut menampilkan kelainan apabila 4 kelab profesional dari negara luar iaitu Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam turut menyertainya. Dapat meningkatkan pemain-pemain tempatan macam pemain-pemain dari klub masing-masing pun klub yang bagus. Mereka harus membiayai kos yang cukup tinggi untuk keluar negara untuk bermain dengan pemain-pemain negara lain. Dengan kompetisi ini kita dapat mendapatkan pemain dari luar negara, dan itu juga semua pemain utama dari negara masing-masing. Beliau menyatakan perkara itu selepas cabutan undian peringkat kumpulan saingan berkenaan. Antara kelab profesional dari Malaysia yang sekali lagi menjadi pilihan pada musim ini adalah Ampang Jaya Badminton Club, Serdang Badminton Club dan Petaling Badminton Club. Saingan bola sepak kelayakan Piala Asia B20 2023. Skuad negara berjaya meraih satu mata pada aksi pembukaan kumpulan E dengan melakar keputusan seri 1-1 menentang tuan rumah Mongolia. Beraksi di Stadium MFF Ulaanbaatar, skuad kendalian Hassan Sazali waras pada mulanya ketinggalan 0-1 pada minit ke-24 selepas Mongolia dihadiahkan sepakan penalti. Ia berpunca selepas bola terkena tangan Faiz Amir dalam kotak penalti skuad negara. Bagaimanapun, Malaysia berjaya menyamakan kedudukan 1-1 di babak kedua. Gol tersebut berpunca daripada gerakan dan umpanan Najmuddin Akmal yang berjaya disudahkan dengan rembatan leret Alif Izwan Yuslan pada minit ke-54. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini berada di tangga kedua di belakang Korea Selatan yang merekodkan kemenangan ke atas Sri Lanka. Baik, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 14 September 2022. Saudara saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula Jumaat ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Azamul Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.
Kegairahan seorang lelaki bersuah foto bersama ikan yang ditangkap berubah menjadi penyesalan. Mengapa kita dapat saksikan berlakunya penyesalan di situ? Kita tengok dan tonton hashtag malam ini. Ya. Niat untuk melepaskan semula ikan ke dalam laut, namun secara tidak sengaja terlempar pula telefon bimbit. Itu yang terjadi kepada seorang lelaki, mungkin kerana terlalu gembira bersuah foto dengan ikan yang ditangkap. Terpacau wajah penyesalan ketika telefon bimbit terlepas daripada genggamannya. Video tersebut tular dan mendapat 12.5 juta tontonan dan 140,000 tanda suka. Di Connecticut, Amerika Syarikat, seekor beruang hitam menjadi tetamu tidak diundang apabila hadir ke sebuah parti hari jadi kanak-kanak berusia 2 tahun. Beruang hitam itu memasuki halaman belakang dari hutan berhampiran dan terus menjamu kek cawan ketika tetamu lain bergegas masuk ke dalam rumah kerana ketakutan. Selesai menjamu selera, haiwan tersebut meninggalkan kawasan berkenaan tanpa bertindak agresif. Dan ini pula penemuan makhluk laut misteri Blue Goo di Laut Caribbean mengundang persoalan dalam kalangan saintis. Makhluk berwarna biru lusuh itu kelihatan seperti karang lembut. Namun ia bukanlah batu dan dia dilihat mempunyai ketolan-ketolan kecil di seluruh permukaannya. Sampel haiwan aneh itu dikumpul dan dirujuk kepada pakar. Excellent. Glad to hear it. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Berita perdana 14 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Hari Malaysia, mari kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.